Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid karangan Syekh Abu Abdullah Husain Nasir. Moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada keimanan itulah membuahkan hasil amal ibadat. Maka daripada hasil amal ibadah itulah maka terhasillah pahala. Daripada pahala itulah terhasilnya kasih sayang daripada Allah kepada kita. Maka dengan hasil kasih itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Lagi bahagian muqaddimah. Lambat. Muqaddimah lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas pesuruhnya penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluknya, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad, penghulu yang diikut orang akan dia daripada makhluknya, iaitu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya, mereka itu ahli yang membenarkan titah penghulunya
dan menyempurna mereka itu akan dia. Baik. Hari tu kita dah bicara dah wassalatu wassalam, kan? Habis dah wassalatu wassalam. Sekarang kita nak sambung ala rasulihi tu. Jadi wassalah tu faham mudahnya iaitu dengan makna rahmat. Asalah tu maknanya rahmat. Rahmat siapa ni? Rahmat Allah. Apa makna rahmat? Sebut selalu rahmat, tapi tak faham makna rahmat. Makna rahmat ialah kasih sayang Allah. Sebenarnya kita hidup atas muka bumi ni semuanya atas kasih Allah. Atas kasih Allah. Hatta sekalipun Allah turunkan pada zahir pandangan kita nampak macam satu benda tak elok. Kita nampak corona ni tak elok lah pandangan zahir, pandangan mata kasar. Tapi kalau orang yang menilik akan pemberian Allah, dia nampak corona ni ada hikmah. Bila ada hikmah, mana ada rahmat dalam dia, ada kasih Allah dalam tu. Dalam sakit tu ada kasih. Ada. Antara kasih yang kita boleh nampak lah secara kasar lah, iaitu bila datang corona tutup habis lah kelak-kelak malam, pub-pub, disco dan sebagainya, kan? Sebelum corona beralih kerajaan banyak kali beralih, tapi tak boleh nak tutup. Allah tak payah hantar nak tukar kerajaan ke apa. Allah hantar dia punya makhluk yang terlampau kecil sehingga tak boleh nampak dengan mata kepala, tapi boleh menyebabkan habis dunia ni nak dikawal oleh dia. Tutup habislah nak pusat-pusat judi lah apalah sebagainya. Tu. Jadi apa pun biar kita pandang hidup kita ni, pandang dengan pandangan rahmat. Sakit kita ke apa ke, kena kencing manis ke, sakit jantung ke apa ke, pandang dengan pandangan rahmat. Husnuzan kepada Allah, bersangka baik pada Allah. Bila kita husnuzan pada Allah, barulah selayaknya husnul khatimah buat kita. Bila kita pandang kebaikan dari segi apa saja kehidupan ni, barulah Allah menyempurnakan di hujung hidup kita itu dengan kehidupan hujung yang baik. Barulah namanya husnul khatimah, mati yang baik. Dia gitu. Kemudian wassalamu maknanya selamat. Kita bukan hanya Allah beri kepada kita ni rahmat, kasih sayang. Allah berikan pula akan keselamatan. Selamat kita, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kita jangan salah faham. Makna selamat bukan maknanya kita sihat ataupun tak sakit. Kadang-kadang sihat belum tentu selamat. Selamat yang sebenar di dunia ini ialah selamat akidah kita tidak terpesong. Tu selamat sebenar, kan? Biar sakit tak apa, melarat sakit, tapi akidah kita tetap sebagai orang yang beriman. Daripada sehat wa'afiat tapi jadi kafir. Itu maksud selamat dunia. Kemudian yang kita nak selamat yang kedua, selamat akhirat. Selamat akhirat tidak dibakar di dalam api neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Maka selamatlah seseorang itu. Kan? Fa amma man thaqulat mawazinuh. Apabila seseorang itu berat timbangan baiknya, fahuwa fi insyatir radiyah, maka dia akan berada di dalam tempat yang bersenang lenang. Radiyah, tempat yang tenang, tempat yang aman. Sebab apa? Sebab amalnya banyak. Sebab apa amal boleh banyak? Sebab Allah berikan rahmat pada dia. Betul. Ada satu orang tok guru, dia tanya pada anak murid dia, aku nak tanya ke kamu, dia kata, siapa yang sayang siapa dahulu? Allah sayang kamu dahulu ke atau kamu yang sayang Allah dahulu? Maka jawab anak murid ni, tentulah kita. Dia kata, kitalah sayang Allah dulu. Sebab kita sayang Allah lah, maka Allah kurniakan kasih sayangnya pada kita. Kata guru dia, tak betul. Guru dia kata yang sebenarnya Allah kasih pada kita. Sebab Allah kasihlah kita boleh bangkit tahajud. Sebab Allah kasihlah kita boleh semayang jemaah di masjid. Sebab Allah kasihlah kita lahir sebagai seorang Islam. Kalau Allah tak kasih, lahir sebagai kafir. Sebab Allah kasihlah nak hujung hidup kita mati sebagai mengucap dua kalimah syahadah.
Mati sebagai seorang Islam. Kalau Allah tak kasih, berapa ramai yang Allah biarkan mati dalam keadaan kafir. Jadi itu semuanya puncanya adalah Allah kasih dahulu. Allah yang kasih pada kita. Dia gitu. Jadi bila ada as-salah maka ada as-salam. Sebab tu kata ulama, siapa yang memisahkan as-salah dan dengan as-salam hukumnya makruh. Tak boleh pisah. Mesti ada sekali. Was-salatu was-salam. Jadi as-salah maknanya rahmat, kasih sayang Allah. As-salam artinya keselamatan. Kepada siapa yang pertama-tama sekali rahmat dan keselamatan ini Allah berikan atau Allah kurniakan ke atas ala rasulihi, ke atas ala tu atas rasulihi, ya makna rasul ambil daripada perkataan risal. Risal ni maknanya mesej. Rasul ni yang menghantar mesej. Makna pesuruh, tukang hantar apa yang Allah nak, apa yang Allah nak maklumkan pada kita kan. Nabi sebagai penyampainya, itu panggil rasul. Ala rasulihi Sayyidil Mustafa. Ya, Sayyid artinya penghulu. Penghulu kita. Pemimpin. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Bila Nabi kata aku adalah pemimpin anak Adam, maknanya tak ada siapa pun yang terlepas melainkan duduk di bawah kekuasaan baginda Nabi SAW, bawah payung Nabi. Tak kira siapa pun. Tak payah kata Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri negara mana sama. Tak payah kata orang sekarang, nabi-nabi yang lain pun duduk di bawah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi kata ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshaqu anhul qabru. Dan aku adalah orang yang pertama sekali akan bangun dulu daripada kubur. Orang lain semua senyap, Nabi seorang bangun dulu, Nabi kita Nabi Muhammad. Wa awwalu syafi'in, dan akulah orang yang pertama sekali akan bagi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan akulah orang yang pertama sekali akan diizin memberi syafaat. Selagi mana Nabi tak bagi syafaat, orang lain tak boleh lagi bagi syafaat. Nabi dulu. Hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu disebut sebagai sayyid, penghulu. Sayyidil Mustafa, maksud Mustafa yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Nabi Muhammad untuk menjadi kekasihnya, rasulnya, nabinya. Itu. Jadi rahmat dan keselamatan ini pertama-tama sekali dicurahkan atau dikurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dalam kitab-kitab tasawuf, ulama mengatakan bahawa hebatnya alam ini, cantiknya alam ini, indahnya alam ini adalah hadiah buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Kita menumpang sahaja. Lawanya bukit bukau, pelangi, cantiknya awan, cantiknya lautan biru, cantik alam ni hadiah buat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tumpang. Jadi bila barang tumpang, erti bahasa, jangan lawan token. Ini lawan Nabi, kan? Alam ni indah pun bukan untuk hang, untuk Nabi. Kita untung Allah pilih jadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain nak jadi umat kepada Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikanlah aku daripada umat kepada Nabi yang akhir zaman, Nabi yang engkau sangat kasih tu. Kata Allah, aku dah pilih siap dah siapa-siapa yang akan jadi umat kepada baginda, umat kepada Muhammad tu. Kalau begitulah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah umat mereka itu menyebut akan namaku. Maka disyariatkan dalam tahiyat akhir kita ada dipanggil selawat Ibrahimiyah. Kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim nak sangat supaya umat Nabi Muhammad ni selawat atas dia. Kerana hebatnya Nabi ni, terhebat jugalah umatnya. Dalam kitab Minhajul Abidin kata Nabi SAW,
ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, kata Nabi. Ulama umat aku macam nabi-nabi Bani Israel, kata Nabi. Nabi bangga. Nabi kata ulama umat aku, sikap mereka macam nabi-nabi zaman dulu. Tengok ulama zaman, kalau nabi-nabi yang terdahulu, pengikut dia ikut nabi je, tapi dia tak dakwah, dia ikut nabi je. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad mencontohi Nabi, sehingga bila Nabi dah wafat pun dakwah tetap berjalan kerana dikerjakan oleh umat-umat Nabi yang bernama ulama. Suatu Nabi bangga, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, kata Nabi. Ulama umat aku macam nabi-nabi Bani Israel. Sebab perangai mereka, kerja buat mereka meniru kerja-kerja para nabi, yakni menjalankan dakwah, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat suruh orang buat benda baik dan cegah orang buat benda jahat. Itu hebat. Tapi kita kena ingat juga, umat Nabi Muhammad ni, kalau yang baik betul, baik sangatlah, juang sungguh-sungguh, jihad dan sebagainya, sanggup mati kerana Allah. Tapi kalau yang jahat pun menang kat dia kak, paling jahat sekali. Apa penyakit ataupun apa dosa yang umat-umat Nabi terdahulu buat, semua umat Nabi Muhammad ni ada buat juga. Gay, lesbian ada, kaum Nabi Lut dulu. Umat sekarang ikut kak. Makna kata nak ceritanya begitu. Jadi tempat kita pilih, kita nak duduk tang mana. Lepas tu dalam surah Syura, ayat surah 42 ayat 7, Allah kata wa kadzalika, dan sebagaimana kami tetapkan engkau ya Muhammad sebagai pesuruh aku, auhayna ilaika qur'anan arabian, kami wahyukan kepada kamu Al-Quran dalam bahasa Arab. Auhayna ilaika qur'anan arabian litunzira ummal qura, supaya engkau memberi amaran, peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Penduduk Ummul Qura maknanya penduduk sana Mekah. Wa tunzira yaumal jam'i, wa man haulaha, serta penduduk dunia di sekelilingnya. Bukan setakat di Arab, sebarkan agama ni seluruh dunia, kata Nabi. Kata Allah pada Nabi. Wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i, serta berilah peringatan dan amaran kepada mereka mengenai yaumal jam'i, hari perhimpunan, yakni hari kiamat. La raiba fih, yang tidak ada syak tentang masa datangnya. Fariqum fil jannah wa fariqum fi sa'ir, pada hari kiamat nanti sepuak masuk syurga, sepuak lagi masuk neraka. Maksudnya ke ayat ni nak bagi tahu pada kita bahawa hidup kita hanya ada dua pilihan. Wa hadaina hunajdain, aku bentang kepada kamu dua jalan. Dua jalannya bukan 3 ke 4 ke 5, dua jalan saja. Apa dua jalan? Islam, kafir. Tu je jalan dia. Kalau kita pilih jalan Islam, bermakna kita dah tolak jalan kafir. Tapi kalau kita tak pilih jalan Islam, walaupun kita tak ngaku kafir, tapi tak pakai jalan Islam, tak ikut jalan Islam, bermakna kita automatik telah duduk di jalan kafir. Tu je. Sebab dia tak ada nombor 3. Dia tak ada jalan Islam pun tak ikut, jalan kafir pun tak ikut. Saya ikut tengah-tengah. Tak ada. Mana ada? Nanti diazab di hari kiamat, sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Mana ada orang kata saya syurga tak masuk, neraka pun tak masuk. Tokmu, kita jawab. Nampak? Kena terajang dengan malaikat, tergolek masuk dalam neraka. Mana ada duduk tengah-tengah, mesti salah satu. Ada lelaki atau perempuan. Saya lelaki pun tak, perempuan pun tak. Betul apa? Kera. Kera pun ada jantina tak? Maknanya semua ni ada dua pilihan ni. Jadi jangan cakap lah. Ini kadang-kadang saya kata orang awam, golongan asatizah, saya berdakwah bebas, saya tak belah mana-mana. Parti Islam pun tidak, parti kafir pun tidak. Dia duduk mana? Mana boleh begitu? Kena mengakulah saya bersama dengan jemaah Islam, parti Islam. Takut apa? Kan agama kita. Jadi kalau yang nak memimpin umat pun takut nak menyatakan perjuangannya dalam Islam, macam mana nak tarik jemaah ataupun orang awam, masyarakat kepada perjuangan Islam? Gitu lah. Kan? Lepas tu bagian sampul, bukan main ni. Nampak? Yang tu dia lebih.
Nah, orang suruh tegakkan Islam, takut sana takut sini. Cakap je lah nak takut apanya. Kita cakap benda yang hak. Ini kan bumi Allah, kita menegakkan Allah, apa yang kita takut? Nanti dia ancam. Itu manusia ancam. Dah Allah ancam pun tak takut. Manusia paling kuat dia nak ancam dia, ancam penjara ataupun ancam bunuh, mati habis. Tapi kalau Allah yang ancam tak mati, masalah tu lagi besar. Disebut cerita tentang hal neraka. Dibawa naik satu orang ni ke atas bukit. Dalam neraka ni cerita dia. Naik sampai atas bukit. Kemudian ditolak, jatuh dia daripada bukit yang terlampau tinggi, jatuh. Bila jatuh, pecah berkecai badan dia. Tapi tak mati. Itu masalah. Kita kat dunia ni kalau panjat bangunan tinggi, lepas tu kita terjun, nak pecah kepala kita, mati. Mati tu memanglah jatuh tu sakit, tapi sekali tu je sakit. Mati dah, tak ada sakit dah mati. Masuk dalam kubur. Tapi main dengan neraka ni, dah jatuh berkecai, tak mati. Lepas tu Allah cantumkan balik, naik lagi atas bukit tu, jatuh lagi, berulang-ulang sampai beribu-ribu tahun. Bayangkanlah, sakit tak sakit, jatuh sakit, naik lagi, jatuh sakit, naik lagi, jatuh sakit, naik lagi. Nah, itu ancaman Allah. Jadi mana lebih kita takut, antara ancaman Allah ataupun ancaman makhluk? Sebab tu tak perlu takut lah. Kita nak didik masyarakat kepada berjuang, berani menegakkan agama. Tiba-tiba yang memimpin umat pun takut dalam nak menegakkan agama. Dah macam mana? Baik, gitu. Jadi ni Nabi kita, Sayyidil Mustafa, penghulu yang terpilih, dipilih oleh Allah. Siapa dia? Sayyidina. Sayyidina maknanya penghulu kami. Ngakulah pemimpin kita, penghulu kita, Muhammad nama dia. Namanya di bumi dipanggil Muhammad. Namanya di langit dipanggil Ahmad. Nama Nabi banyak. Ada banyak nama. Antara lain dalam Quran tu Yasin nama Nabi, Toha nama Nabi. Banyak lagi lah. Al-Mahi nama Nabi. Kan? Nama yang paling masyhur Muhammad. Ambil daripada perkataan Hamdun. Hamdun maknanya puji. Muhammadun yang terpuji. Paling terpuji sekali baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita layak untuk mengagung-agung dan memulia-mulia dan memuji-muji Nabi. Tak salah. Dia kata tak boleh taksub ni. Nanti jadi macam kaum Nasrani, terlampau mengagungkan Nabi Isa. Itu melampau mengagungkan Nabi Isa sampai jadi Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Tapi kita mengagungkan Nabi Muhammad kerana dia makhluk yang paling hebat sekali. Bukan meletakkan Muhammad sebagai Tuhan, tidak. Sebab tu Allah wafatkan baginda Nabi sebagai bukti bahawa macam mana kamu kasih pun pada Muhammad, Muhammad tetap makhluk. Kan? Bila dapat berita kewafatan Nabi, Saidina Umar pada mulanya tak boleh terima. Sebab bukan tak boleh terima, dia tak yakin, tapi sebab dia ni terlampau kasih, sayang sangat pada Rasulullah. Tak payah kata Saidina Umar, sahabat lain semua sama. Tapi antara yang rapat Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Rapat sungguh. Saidina Umar terlampau kasih ke Nabi. Bila dengar Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, Saidina Umar mula hilang sedikit pertimbangannya. Sampai dia keluar pedang dia kata, siapa kata Muhammad dah tak ada, aku cantah kepala dia, aku bunuh dia. Jadi semua pun takut nak cakap senyap. Sehinggalah Saidina Abu Bakar yang berani. Bila berhadapan dengan Saidina Umar, Saidina Abu Bakar kata, "Hei Umar, duduk. Redakan dirimu, duduk." Saidina Umar ikut, duduk. Kata Saidina Abu Bakar, dia kata, maka jika macam mana ayat jika kamu menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu hidup tidak mati. Tetapi kalau kamu menyembah Muhammad, ketahuilah bahawa Muhammad itu hidup dan akhirnya mati. Kerana Muhammad adalah makhluk, tetapi Allah bukan makhluk. Jadi kalau kamu benar-benar menyembah Allah, yakin pada Allah. Walaupun sudah ketiadaan Nabi kita Nabi Muhammad, tetap kita akan teruskan agama ini kerana kita bertuhankan Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah sebagai pesuruh Allah kepada kita. Jadi tak salah
Kan? Jangan dengarlah ada golongan-golongan yang kata ni apa benda yang hana-hana ni. Qasidah ni terlampau mengagung-agungkan Nabi, tak payah ikut. Nah, tak salah kita nak berqasidah, tak salah kita memulia-muliakan Nabi. Sebab nama Nabi tu sendiri pun sudah makna yang terpuji. Memang layak sangat dipuji. Muhammad yang terpuji. Kan? Ini golongan-golongan Wahabi ni yang tak suka qasidah ni. Nah, tak suka kita buat majlis selawat, kita buat sambut Maulidur Rasul pun dia petikai. Dia kata bid'ah buat Maulidur Rasul. Ni nak dekat Maulidur Rasul bulan 10 ni kan. Dia kata bid'ah. Nabi tak sambut pun. Siapa kata Nabi tak sambut? Nah, wasu'ila an saumi yaumil itsnaini. Aku ditanya oleh orang tentang aku berpuasa pada hari Isnin. Nah, orang tanya ke Nabi, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Isnin?" Nah, Nabi kata, "Zaka yaumu wulidtu." Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi ini sebagai dalil bukti menunjukkan bahawa Nabi menyambut hari kelahirannya dengan cara Nabi berpuasa setiap bila tiba hari kelahirannya. Malah bukan setahun sekali, seminggu sekali, tiap-tiap kali hari Isnin Nabi puasa kerana teringat hari Isnin itu adalah hari kelahiran dia di bumi ni. Jadi siapa kata Nabi tak sambut? Nabi sambutlah. Kan? Jadi kita nak sambut pula, kita lagilah nak memuliakan lagi besarlah sambutan kita buat, tak salah. Bukan satu perkara yang bid'ah. Yang bid'ah tu sambut tahun baru joget-joget tu baru bid'ah. Patut yang ni baru nak marah. Ini orang sambut selawat, berarak, pegang spanduk panji-panji Nabi, puji Nabi, marah ya. Kan? Ambil spanduk tu ketuk kepala dia. Kan? Ada orang buat benda baik pun nak petikai. Kan? Dia benda baik tak semestinya mesti ada dalil. Kena faham. Ini kadang-kadang mengaji baru sikit nak lawan ulama dah. Rasa alim sangat dah. Benda baik tak semestinya kena ada dalilnya. Kan? Selagi tidak ada dalil yang melarang tak salah. Contoh, mana lebih baik? Rumah kita ada kat 2 kilo daripada masjid. Manakah lebih baik, dengan naik motor atau jalan kaki? Mesti kita akan jawab naik motor. Mana dalil naik motor pergi masjid? Nak jawab macam ni? Bid'ah lah. Jadi bukan macam tu. Jadi selagi benda tu tidak ada larangan, selagi benda tu tidak memudaratkan orang lain dan sebagainya ataupun dirinya sendiri, tak salah, silakan. Jadi dia kata mana dalil tahlil, mana dalil wirid pas mayang. Dah benda tu benda salah ke? Benda nyusahkan orang ke? Jadi benda kalau tak ada salah, tak ada masalah buat. Lainlah benda tu benda yang ada larangan dalam hadis, ada larangan dalam Quran dan sebagainya. Barulah benda tu dikira tidak boleh, hukumnya haram dan sebagainya. Kan? Lepas tu kita kena jelas. Mengaji biar luas, jangan jumut. Baru mengaji seorang dua dah rasa hebat dah. Inilah namanya ustaz jadi-jadian. Zaman dulu dipanggil harimau jadi-jadian. Kan? Zaman sekarang tak ada dah harimau jadi-jadian ni. Orang pun dah tak ada buat kebun dah. Zaman sekarang ni panggil ustaz jadi-jadian. Kita tanya ngaji pondok mana ni? Dia kata ngaji pondok Al-Facebooki nama dia. Pondok Facebook nama dia. Belajar kat Facebook je. Nampak? Kita tanya kitab apa? Kitab Al-Googli. Nampak? Rujukan dia Google je. Bukan rujukan daripada kitab-kitab muktabar. Ni kata, lepas tu nak mengaku orang alim dah, nak kata setarah dengan ulama dah, setarah dengan ustaz dah. Suruh tulis nama dalam jawi pun terkencing-kencing. Nampak? Lepas tu nak mengaku lebih daripada ulama pula. Ni jenis perangai ni. Jangan layan orang macam tu. Baik. Jadi Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mustafa. Maksud Mustafa tu iaitu daripada makhluk, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad, penghulu yang diikut. Mustafa maknanya yang diikut akan orang, akan dia dengan pekerjaan agama ni. Jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Uswah hasanah. Uswah contoh, hasanah baik. Contoh ikutan yang baik. Bukan setakat baik, yang terbaik. Dia kena pegang gini. Dalam hati kita mesti tak ada nama lain.
mesti idola paling besar sekali, paling tinggi sekali, orang yang paling kita orang cakap apa, teruja sangat, mestilah nama Muhammad bin Abdullah, Nabi kita dalam hati kita. Sepakat ulama ittifaq, ulama kata siapa yang meletakkan nama orang lain di dalam hatinya bagi orang yang paling dia kagum selain daripada nama Nabi kita Nabi Muhammad bin Abdullah, maka orang itu sepakat ulama mengatakan jadi kafir akan dia, rosak akidah. Kata orang paling aku kagum sekali Tun M. Nampak? Nak jadi kafir. Tak payah kata Tun M. Bila tanya siapa orang paling rasa paling hebat sekali, orang rasa paling hebat sekali, aku duk rasa ketua kampung sini. Nah, ketua kampung sini pun bukan salah ketua kampung tu, tak, dia tu. Bila dia letak nama orang lain yang paling dikagum selain daripada nama Muhammad bin Abdullah, jadi kafir. Tak kira hatta dia letak nama bapak dia. Orang yang paling aku kagum sekali bapak aku, nak jadi kafir. Yang pertama sekali kita kena kata orang yang paling aku kagum, paling aku respect, paling semua paling-paling yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Lepas tu nombor 2, nombor 3 nak letak siapa letak. Nak letak ayah ke, nak letak pemimpin ke apa ke, gitu. Jangan sampai melebih-lebih. Jangan sampai melebih-lebih daripada Nabi sendiri. Sehebat mana pun tokoh pemimpin negara atau pemimpin negeri dan sebagainya, contoh Menteri Besar Pulau Pinang, sehebat-hebat dia walaupun nama title dia Menteri Besar, besarlah, tetapi dia hanya kuasa di Pulau Pinang. Dia pergi negeri kami di Perak, dia tak ada kuasa, dia cuma dihormati sebagai pemimpin negeri sebelah, negeri jiran atau negeri Pulau Pinang. Tetapi dia tak ada kuasa, dia tak boleh arah exco di Perak sebab dia bukan ketua kepada Perak. Dia boleh arah exco Penang boleh sebab dia Menteri Besar Penang. Begitu juga Menteri Besar Perak datang Penang sebagai lawatan je, dia tak boleh arah exco Penang, dia boleh arah exco Perak je. Tu kena faham. Tapi Nabi Muhammad SAW, mana saja Nabi pergi, Nabi pemimpin dan semua tunduk pada Nabi. Kita di Malaysia pun taat Nabi Muhammad, pergi ke Arab pun taat Nabi Muhammad, pergi negara Cina, Cina Muslim pun taat Nabi Muhammad. Gilah mana pun yang beragama Islam, ketaatan pemimpinnya satu saja, Nabi Muhammad SAW. Jadi mana nak cari pemimpin yang lebih hebat daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Itu kita kena clear betul-betul, kena faham. Mu nak sayang pemimpin negara ke pemimpin negeri, sayang pi lah. Tapi letak Muhammad bin Abdullah, Nabi kita, orang yang paling tertinggi di dalam hati kita, mengalahkan ayah kita sendiri pun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, kata Nabi. Tidaklah sah ataupun tidak sempurna iman seseorang itu, melainkan dia meletakkan aku yang paling dia kasih, melebihi ahli keluarga dia, melebihi harta benda dia, melebihi segala-galanya. Jadi bila letak Nabi paling kasih, apa-apa yang melibatkan Nabi dihina, kita akan orang paling hadapan sekali akan pertahankan Nabi. Jadilah begitu. Ini macam-macam alasan orang buat perhimpunan untuk pertahan Nabi. Soal tak boleh datang Ustaz, kerja. Apa? Maknanya kerjamu lebih besar daripada Nabi, gaji pangkatmu lagi besar daripada Nabi. Tak apalah, nak tengok pangkatmu laku tak di padang mahsyar, gajimu laku tak atas timbangan di neraca Allah nanti di akhir akhirat. Kalau duk rasa bangga sangat pangkat dengan jawatan, dengan gaji yang kamu, sehingga kamu membelakangkan Rasulullah dalam nak pertahan Nabi, nak diletak ke tepi. Tak apalah, tengok pada mahsyar esok. Pakai pangkat. Nak lalu titian sirat tu kata saya dulu orang besar dulu, jadi boleh tak jalan terus? Tak boleh. Siapa dia? Tak boleh. Nak kena minta syafaat Nabi. Takut-takut orang yang jenis begini jumpa Nabi nanti di hari akhirat, nak minta syafaat, ya Rasulullah tolong syafaatkan saya. Nabi kata minta maaf lah, aku ada banyak kerja, aku nak syafaatkan kekasih-kekasih aku. Padam ke? Dulu kat dunia bagi alasan gitu lah, kerjalah, itulah, inilah, sampai tak boleh nak duduk, nak dengar selawat ke, tak boleh nak duduk untuk pertahan Nabi ke. Korbankanlah. Kalau kita miss sehari pun kerja, takkan bos sampai nak pecat terus. Kalau pecat sekalipun, yakinlah rezeki ni di tangan Allah, bukan tangan makhluk.
Tapi bila akidah tak ada dalam diri, iman tak mantap dalam hati, nah akhirnya nampak rezeki yang dia makan hari ini datang daripada makhluk. Jadi siapakah Tuhan dia? Ada masuk dalam lubang kubur, malaikat munkar nakir tanya marrabbuka. Tu ditanya marrabbuka. Dia panggilan Tuhan ni ada 3. Baca dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 ni panggilan kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku minta berlindung kepada Rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, malik pun Allah juga. Ilahin nas, ilah pun Allah juga. Rabbu pun Allah, Rabbi. Nah, malik pun Allah, ilah pun Allah. Tapi asal sampai 3? Sebab nak menceritakan dari sudut peranan ataupun pada makna perkataan tu ada perbezaan dia. Kata guru kami dia buat contoh tu, Guru Siddiq Noh, dia buat contoh ngembala kambing. Kalau Rabbu ni maksudnya memelihara, kan? Rabbil alamin kita baca dalam Fatihah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Maknanya yang urus kita, yang jaga kita, yang jaga makan, jaga minum, sehat, sakit kita tu, itu panggil Rabbu. Nah, kalau contoh kita kias dengan cerita kambing tadi tu, yang tukang bagi makan kambing tu, jaga makan dia, kambing tu sakit dibawa pergi klinik datang, tu yang tu dipanggil Rabbu, ataupun Rabbi boleh juga. Tapi yang kedua Malik ni maknanya raja ataupun pemilik, toke. Kadang-kadang yang jaga kambing orang lain, toke dia orang lain, pemilik dia orang lain. Nah, tapi dalam konteks ketuhanan, yang jaga kita pun Allah, yang milik kita pun Allah. Nampak? Jadi toke ni milik ni maknanya kambing tu dia punya. Jadi kalau toke ni dia masuk kandang, lepas tu dia nak terajang kepala kambing, boleh tak? Boleh, sebab kambing dia. Nah, tukang bagi makan tak boleh marah. Apa pasal sepak kambing ni? Dia kata kambing aku sekati aku. Betul juga dia. Nampak? Dia tukang bagi makan ni, dia Rabbu. Yang malik ni dia pemilik. Kita ni milik siapa? Milik Allah. Bila Allah nak buat ke kita, sukati Allah. Allah nak lahirkan Islam ke? Allah nak lahir kafir ke? Allah nak matikan Islam ke? Allah nak matikan kafir ke? Sukati Allah. Allah nak bagi kaya ke? Allah nak bagi susah ke? Nak bagi miskin ke? Itu hak Allah. Kita usahalah banyak mana pun sungguh-sungguh, tapi kalau Allah kata aku nak dia miskin, tetap miskin sampai bila-bila. Nah, kalau orang tu tak ada usaha apa sangat, lebih kurang je, tapi Allah nak kata dia kaya, maka jadi kaya dia. Semuanya atas hak Allah. Tu makna malik, pemilik. Yang ketiga ilah. Ilah ni maksudnya yang disembah, Tuhan yang disembah. Kalau dalam cerita kambing tadi, ilah ni maknanya kita buat ni untuk siapa? Tadi yang bagi makan tu Rabbu tadi itulah, penjaga kambing tadi bagi makan. Malik dia toke kambing tu. Ilah ni siapa dia? Kambing ni kita nak sembelih dia untuk siapa? Katalah sultan datang, agung datang ke kandang kambing kita. Jadi kita nak persembahkan, nak hadiahkan kambing ni pada raja, pada sultan. Kita pun ambil kambing yang paling elok sekali, paling besar sekali, kita pun sembelih untuk si raja tadi. Nampak? Jadi untuk itulah dipanggil ilah. Yang kita buat semua ni ibadat, apa saja kita buat atas muka bumi ni untuk siapa? Untuk Allah. Itu ilah. Lepas tu la ilaha illallah. Tak ada siapa pun yang aku buat ni melainkan hanya untuk Allah. Tu maksud la ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku, semuanya hanyalah benda yang aku buat ni, semuanya hanyalah untuk Allah. Untuk Allah, itu makna ilah. Jadi dari segi ketuhanan, yang jaga pun Allah, yang milik pun Allah, untuk siapa pun Allah. Rabbu pun Allah, Malik pun Allah, Ilah pun Allah. Kalau cerita kambing tadi mungkin tiga-tiga orang ni lain-lain, tapi dalam bab ketuhanan tiga-tiga ni Allah. Kemudian ulama kupas, kenapa bila dalam kubur malaikat menggunakan perkataan Rabbu, Mar Rabbuka, kenapa tak pakai ilah? Man ilahuka, siapa
tapi dalam hadis sebut Nabi kata soalan munkar nakir akan tanya mar rabbuka, siapa Rabb kamu. Rabb tadi apa dia? Yang kita kena faham. Rabb tu maksudnya Tuhan yang jaga kita, yang bagi makan kat kita, yang bagi rezeki kat kita, yang jaga sihat hidup kita. Jadi yang akan ditanya oleh malaikat, siapa yang jaga kamu? Kalau tanya sembah, memanglah kebanyakan kita semua sembah Allah. Betul tak? Masuk dalam masjid, kita sembahyang sujud pada siapa? Pada Allah. Tapi bila keluar pada masjid, kita nampak siapa bagi makan kita? Kita nampak bos kita bagi makan. Gaji nampak daripada bos. Jadi kalau macam itulah yang kita nampak, bila ditanya malaikat munkar nakir, mar rabbuka, dia tak boleh jawab Allah, dia akan sebut nama majikan dia. Sebab dalam hati dia nampak rezeki yang dia dapat bukan daripada Allah, tapi daripada makhluk. Sebab tu ditanya mar rabbuka. Hati-hati, jangan main-main. Kan? Waktu hati ni kena betul-betul bulat. Nak bulat macam mana kalau tak mengaji? Kena mengaji lah. Mengaji untuk faham soal akidah, kan? Supaya bulat hati kita ni. Biar kita mati esok, biarlah sakit ni lantak pilah sakit macam mana pun. Sakit ni jadi asbab kematian je. Asbab kematian je. Lama mana pun akhirnya akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau tak dengan sakit, mungkin mati mengejut. Pilih lah. Kalau diberi pilihan pada kita, mau nak mati sakit ke tak nak mati sakit? Mungkin kita akan jawab tak nak mati sakit lah, kan? Apa mati mengejut mana? Tu mati aksiden. Tahu-tahu kepong pecah kepala tu. Tak sempat nak rasa ada gak sakit, tapi taklah sakit macam kita kena penyakit ni. Tapi fikir-fikir balik, bila dengar begitu, kita pun jadi takut kak. Kalau macam tu tak nak. Tengok berkecai kepala, tangan putus, kaki berpisah dengan badan. Napalah mati sakit lah. Tapi bila tengok orang sakit pula, fikir balik juga. Alamak, mati sakit pun susah juga. Melarat atas katil, duk main meter, tit. Tapi itulah pilihan yang ada pun. Nak pergi mana lagi? Kan? Itu. Jadi kena terima lah. Jadi bila kena terima, mati itu bukan masalahnya. Masalahnya ya ayyuhallazi na'amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tu masalah sebenar. Apa masalah sebenar? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tu masalah. Masalahnya kita dah bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa ke belum? Apa maksud sebenar-benar takwa? Sebenar takwa bermakna takut. Khauf, takut. Kita dah betul-betul takut pada Allah ke kita takut lain lagi? Takut duit tak ada. Takut ini, takut itu. Yang nak takut sebulat-bulat, takut pada Allah. Takut pada Allah. Itu yang sebenar-benarnya. Barulah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu yang kita kena fikir. Aku mati esok dalam Islam ataupun tidak. Bukan fikir nak mati macam mana. Nak mati macam mana, itu ketentuan Allah dah. Mati aksiden ke, mati penyakit ke, memang itu sebagai jalan asbab saja. Tapi yang menjadi persoalan, mati kita esok, mati Islam atau mati kafir. Ayat ni kena doa selalulah. Minta ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku kepada ketaatan padamu. Sebab kita tahu kita ni kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Ya Allah, aku ni kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, kadang-kadang awal datang, Tok Bilal tak sampai lagi pun kita sampai dah. Kadang-kadang sampai ke masbuk datang. Jadi kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu. Maka minta ya Allah, saat engkau nak cabut nyawaku, cabutlah dalam keadaan aku keadaan baik, yang paling terbaik. Minta yang itu. Moga-moga kita dalam buat benda baik itu Allah ambil nyawa kita. Tak naklah kita mati dalam keadaan kita sedang buat benda yang mungkin tak elok, yang mungkin kita tak sedar ataupun kita tak perasan. Jadi gitu. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Nanti kuliah seterusnya kita nak bicara tentang alihi. Alihi itu maksudnya ahli keluarga Nabi. Siapa yang disebut sebagai ahli keluarga Nabi? Macam mana nak iktiraf dia ni ahli keluarga Nabi ataupun tidak? Kita dah buat bab ni, bab 2 dah. Bab 1 kita dah buat. Bab 2 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 kita
Macam mana pula kalau dia kata dia ni memang ahli keluarga Nabi tapi perangainya perangai buat maksiat? Adakah juga dikira ahli keluarga Nabi? Nak tahu ni kita akan bertemu insya-Allah pada kuliah yang seterusnya lah, pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasalah di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami, jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhalal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.